Kembali lagi kita dalam malam puaka. Amboi, sedar tak sedar, pejam celik, dah 2 kali ataupun 3 kali puasa, 3 kali raya. Alhamdulillah, kita dah mencapai ke video yang ke-262 pada malam ni. So dah 200 lebih kisah seram yang Zaf hidangkan daripada dulunya bukan malam puaka, malam angker. Tapi adalah sesetengah netizen ataupun sesetengah geng puaka yang tak suka Zaf gunakan nama malam angker sebab katanya dia ada berkait ataupun kenapa ambil nama Indonesia. Pakailah nama Melayu, pakailah nama yang ada dekat Malaysia. So Zaf pun fikir. Alhamdulillah dapatlah malam puaka. So dalam banyak-banyak kisah seram yang pernah Zaf hidangkan, yang pernah Zaf jamukan korang semua, alhamdulillah korang tak muak-muak, korang tak bosan-bosan setia menyokong Zaf channel. Itulah Zaf buat geng puaka yang sejati. Geng puaka ni semuanya sempoi-sempoi, semuanya suka keseraman tetapi tak nak seram yang sampai terbawa dalam mimpi. Dia nak keseraman yang ada lawak-lawak sedikit. Aku boleh cakap ya ringan-ringan lah. Walaupun permulaan dulu aku biasanya menghidangkan kisah seram sampai aku pun terbawa-bawa, sampai serius tu. Siap kena gangguan pula kat rumah ni. Tapi bila aku dah bertukar kepada seram santai, cara penyampaian pun ada kelakar sikit, ada sedih sikit kan. Tak adalah fokus sangat ke hantu tu, gangguan pun dah kurang. Hidup aku dah makin ceria. Oh tiba. So malam ni dalam 262 video, banyak juga di antara geng puaka yang bertanya kan. Kebanyakan kisah-kisah yang Zaf cerita ataupun yang Zaf kongsikan dekat malam puaka, adakah kisah benar? Adakah kisah tu merupakan kisah yang betul-betul berlaku? Sehingga kan soalan korang kadang-kadang membuatkan Zaf rasa seram. Sebab korang bertanya soalan yang Zaf pun susah nak jawab. Macam mana hantu tu boleh muncul kat situ? Macam mana hantu boleh bawa motor? Tak logik lah Zaf. Ini betul kisah seram ke? Dah semua watak mati, siapa yang cerita kat Zaf? Wallahualam. Sebab tu Zaf cakap, tak payah taksub sangat. Kisah betul ke, kisah tak betul ke, kita menghayati. Yang pentingnya kita ambil iktibar daripada kisah tu. Macam baru-baru ni. Okey, aku nak mulakan cerita pada malam ni. So macam baru-baru ni kita dihangatkan oleh media-media. Kita dah tengok dekat social media, dekat Instagram, TikTok, Facebook semua, ada satu kisah seram yang tergempar yang berlaku kepada pemandu e-hailing. Aku pun tak tahulah sama ada kisah ni kisah benar ke tak, tapi aku percaya kebanyakan geng puaka dah tahu kisah ni. Cuma aku akan sampaikan balik kisah di mana seorang pemandu e-hailing, yang bawa Grab, yang bawa Uber dah tak ada dah. Tapi yang bawa Grab macam tu, yang jemput macam teksi. Bila ada orang datang ke rumah saya nak pergi daripada destinasi A ke destinasi B. Itulah tugas e-hailing. So adalah seorang lelaki ni, pemandu e-hailing, pada malam tu dia mendapat satu tugasan. Tugasan di mana dia terpaksa menjemput seorang wanita daripada Semarahan, kota Semarahan yang terletak kat Sarawak, untuk pergi ke satu destinasi. Jadi apabila beliau jemput, pada awalnya dia tengok ke wanita yang duduk di bahagian belakang pemandu biasa je, macam wanita-wanita lain lah. Tak ada apa pun yang membuatkan dia nak rasa seram ke, dia nak rasa pelik ke. Jadi semasa lelaki ni ambil wanita ni daripada kota Semarahan, awalnya dia tak ada rasa apa pun. Sepanjang perjalanan, wanita yang duduk dekat bahagian belakang ni hanya mendiamkan diri sahaja. Tetapi lebih kurang dalam 15 minit ataupun lebih kurang setengah perjalanan, tiba-tiba wanita ni bersuara. Wanita ni meminta untuk dia membukakan sedikit tingkap di bahagian belakang. So dia tak fikir apalah, kemungkinan nasib baiklah malam tu pun tak hujan. So kemungkinan wanita ni nak udara yang segar. Dia memang jenis tak suka aircon.
So abang ni pun tutuplah aircon kereta dia. Dia pun buka lah tingkap belakang. So itu sahaja perbualan di antara dia dengan pelanggan dia. Dan dia pun memandu macam biasa, sehinggalah sampai ke destinasi di mana wanita ni nak pergi. Sebaik sahaja dia memberhentikan kereta dia, dia memalingkan muka dia ke belakang untuk meminta bayaran. Yelah, ingat percuma ke? Cuma sebaik sahaja dia memandang ke belakang untuk meminta bayaran daripada wanita ni, alangkah terkejutnya abang ni sebab di tempat duduk belakang, dia dapati wanita yang naik daripada kota Semarahan ni tadi telah gaib, telah hilang dalam sekelip mata. Abang ni seakan-akan tak percaya dengan apa yang dia alami sebab sepanjang pengalaman dia memandu e-hailing, dia tak pernah pun terkena, dia tak pernah pun alami kejadian yang agak menyeramkan dan juga memelikkan bagi diri abang ni. So bila dia palingkan muka dia, tak ada sesiapa pun dekat tempat duduk belakang. Perkara pertama yang dia fikir, ke manakah penumpang tadi pergi? Mana wanita tu pergi? Takkanlah dia melarikan diri melalui tingkap. Abang tu fikir tak logik. Sebab dia buka tingkap tu memang kecil gila. Kucing pun tak lepas nak selit. Takkanlah wanita ni boleh selit keluar. Dan bila abang tu turun daripada teksi dia, pergi buka pintu belakang teksi untuk tengok sama ada wanita ni kemungkinan menyorok kat bawah tempat duduk ke apa, tak dapati pun. Dia tak nampak pun wanita ni. Tapi apa yang pelik, yang tinggal hanyalah duit kertas RM1 dan RM2. Tapi duit kertas yang lama, yang dipakai pada tahun 90-an punya tau. Memang sekarang ni duit kertas tu bukan tak laku, tetapi dah tak ada dah. Dah jadi collector's item dah. Siapa yang simpan, jual balik. You want to trade old money with new money? Yang kau selalu dapat spam dekat Instagram tu kan. So duit tu dah memang duit lama. Bukan sahaja duit kertas, termasuk juga duit shilling 5 sen. Hanya ada duit sahaja yang kemungkinan daripada wanita misteri itu. Tak tahulah. So abang tu pun dia menghebahkan cerita ni dan akhirnya menjadi sensasi. Dan lokasi di mana abang tu berhenti rupa-rupanya dekat kawasan kubur. Biasa kita dengar benda ni. Dan ini bukanlah pengalaman pertama, dan dalam posting abang tu pun dia tulis yang dia tak kisah pun ada orang percaya ke tak. Sebab ini adalah pengalaman yang dia akan bawa sampai mati. Ada juga orang macam tu. Kemungkinan disebabkan tak ramai ataupun ada di antara kita yang tak pernah terkena gangguan. Jadi apabila sekali-sekala terkena gangguan, dia adalah satu memori yang menakutkan, tetapi ada orang fikir ia adalah memori yang indah, memori yang tak dapat dilupakan. Cuma persoalannya di sini, aku nak tinggalkan setiap cerita aku pada malam ni dengan persoalan. Adakah logik? Adakah kisah yang disensasikan? Amboi, aku dah rasa macam TV3 pula kan? Macam 999. Tetapi adakah kisah ni adalah kisah yang benar? Sebab kalau kita fikir logik, alam gaib dengan alam kita adalah dua alam yang berbeza. Hantu, kemungkinan lah perempuan tu memang hantu lah. Macam mana hantu tu pada awalnya dia boleh tahu yang dia naik itu adalah e-hailing, yang dia kena bayar. Dan hantu tu bayar amat duit. Dia tinggalkan duit RM2. Tapi duit tu bukan duit alam gaib, duit alam kita. Macam mana hantu tu, kalau kita fikir logik lah, hantu tu waktu dia naik, dia simpan duit tu kat mana? Ada poket ke? Dan selalunya wanita mesti ada dua lah hantu wanita kan. Tak Langsui, Pontianak. Wallahualam lah, banyak je lagi. Tapi yang paling terkenal Pontianak lah. Katalah Pontianak yang naik teksi tu, macam mana dia boleh tinggalkan duit? Dia tahu dia naik e-hailing. Sebab ada setengah manusia pun, bukannya alam gaib, manusia pun kadang-kadang naik nak free, lari, naik e-hailing, naik teksi, lepas tu cabut lari, tak bayar. Tapi hantu pun reti bayar. Jadi siapa hantu yang sebenarnya? Dan apa yang membuatkan aku tertanya-tanya kadang-kadang bukannya benda ni betul ke tak betul. Sebab aku pun pernah alami pengalaman yang lebih kurang macam pemandu teksi ni. Tetapi bukanlah waktu aku bawa e-hailing, aku buat Grab ke apa. Tapi pengalaman pertama aku yang pernah aku ceritakan dekat malam puaka, pengalaman di mana untuk pertama kali aku tahu hijab mata aku dibuka. Sewaktu aku duduk di kedai mamak bersama kawan-kawan aku, lebih kurang dalam 20 orang, tengah lepak. Time ni baru sahaja lepas habis sekolah. So aku lepak lah pada malam tu dengan kawan-kawan aku.
di kedai mamak yang terletak kat Kajang juga. So tengah lepak-lepak tu aku dihampiri oleh seorang makcik yang jual tisu. Yang kalau korang lepak kedai mamak biasalah, kadang-kadang ada orang pegang tisu kan, kau kasih dia RM1, dia kasih kau tisu. So pada awalnya waktu lepak tu aku nampaklah makcik ni daripada meja ke meja, daripada meja ke meja. So bagi aku ia adalah makcik biasa, makcik jual tisu yang biasa. Dan bila aku bayar, tapi aku tak ambil tisu, aku just hulurkan dia sebab kebiasaannya macam tu. Orang yang jual tisu, bila aku perlu je aku akan ambil tisu tu, kalau tak aku niat untuk menderma je lah kan, untuk sedekah. So pada malam tu aku pun bila makcik dah dekat kat aku pun kasih dia RM1. Dan dia pun berlalu pergi macam biasa, aku tak ambil tisu tu. Tapi yang peliknya sewaktu kita orang nak beredar pulang, adalah 2-3 orang kawan aku tegur aku, dia tanyakan, siapa yang kau borak tadi? Siapa yang macam kau nak kasih duit tu? So aku cakap lah, makcik jual tisu lah kan. Biasalah, makcik jual tisu, aku pas je lah duit. Dan alangkah tak percayanya aku apabila tak ada seorang pun kawan aku yang nampak makcik tu. Diorang cakap yang tak ada makcik pun. Dan pada awalnya disebabkan aku tahu perangai kawan-kawan aku ni memang suka bergurau kasar kan. Lagipun dia tahu kawasan rumah aku tu memang agak menyeramkan. Untuk hati aku fikirkan kemungkinan diorang bergurau. Tapi tak. Selepas aku tanya 2-3 orang lagi kawan aku, semuanya dalam keadaan serius bila aku cakap bahawa aku nampak seorang makcik tua jual tisu. Kebanyakan antara mereka cakap tak ada pun, Zaf. Jadi satu lagi persoalan, kenapa hantu pun nak jual tisu? Mungkin bunyi dia kelakar. Cumanya kalau korang nak fikir logik, hantu ni bermaksud dia boleh berubah menjadi apa-apa. Sebab itulah dalam kisah Malam Puaka, kebanyakan orang dia rasa yang cerita tu tak logik. Tak boleh lah jadi macam tu. Sebab aku pun pada awalnya fikir tak logik tak sesuatu benda tu boleh berlaku. Macam pemandu e-hailing tu kena tipu. Aku jumpa makcik jual tisu, sekali rupanya hantu man. Kena game kat lagi. Dan itu bukanlah permainan hantu yang pertama, ataupun itu bukanlah ilusi mata yang dia menyerupai seorang manusia selain daripada tubuh yang menyeramkan, contoh macam Pontianak ke pocong ke, yang kita dah memang tahu itu hantu. Hantu ni dia boleh berubah menjadi manusia juga. Sebab aku pernah juga alami di mana waktu aku tinggal kat rumah Kajang, aku pun baliklah ke rumah. Time tu dah tengah malam, dah lebih kurang pukul 11 selepas aku habis lepak. Biasalah remaja kan, kau tak nak dengar cakap mak bapak kau keluar. Mak kau suruh balik awal pun kau keluar sampai pukul 11 malam. Mana tak banana kan, mana tak pisang. So kau balik, perut dah lapar. Sebab kau keluar lepak, kau tak ada duit. Kau minum je. Member ajak lepak, kau on. Duit tak ada pun. Lepak kedai mamak, kadang-kadang bawa tu extra jos sendiri. Order ais kosong je, modal 20 sen je. Lepas tu kau bancuh sendiri. Itu yang boleh berjam-jam tu. So bila balik rumah, perut dah lapar, aku pun teruslah menuju ke dapur. Dan sebaik saja aku menuju ke dapur, memang betul lah, tak salah lah rezeki tu. Mak aku memang dah sediakan makan malam. Mak aku masak malam tu kari ayam. So sedang aku cedok nasi, aku cedok kari ayam. Dekat rumah Kajang dulu, pembantu rumah aku, dia ada bilik dia yang terletak dekat dapur. Jangan korang fikir dia tidur kat dapur. Tak. Keluarga aku layan pembantu rumah macam keluarga sendiri. Memang bilik dia memang ada kat dapur tu, satu bilik yang sempurna, bilik yang besar, selesa lah. Dan mak aku memang selalunya akan lepak dekat bilik pembantu rumah aku ni, berborak dan macam adik-beradik lah. So waktu aku tengah cedok nasi tu, tiba-tiba mak aku keluar daripada bilik pembantu rumah ni. So mak aku berdiri memandang ke arah aku sambil aku tengah cedok kari ayam tu. Dan sebaik saja aku nampak mak aku berdiri, aku tegur mak aku, "Mak dah makan ke mak?" Dan jawapan mak aku hanya macam tu je. Tapi dia tak cakap apa selain daripada Tapi yang aku nampak tu memang sebiji muka mak aku. Lepas tu bila dia dah berdiri, aku macam okey lah. Mak aku pun masuk balik dalam bilik maid. Bilik pembantu rumah aku pun macam okey lah, tak apalah. So aku selesaikan cedok kari ayam, aku pun bawa lah nasi tu ke depan. Sebab kebiasaannya aku memang suka makan sambil tengok TV. Dan alangkah terkejutnya aku apabila aku nak ke depan, ke ruangan televisyen kan, dekat area ruang tamu tu. Separuh jalan daripada dapur nak ke ruang tamu, aku dah dekat tengah-tengah. Sambil pegang nasi berlauk kari ayam ni, aku terhenti. Aku seakan-akan tak percaya. Sebab apa? Apa yang aku nampak sekarang ni, dekat ruang tamu, mak aku tengah duduk tengok TV. So, sabar jap. Kalau mak aku duduk tengok TV kat ruang tamu, siapa yang tegur aku kat dapur tadi? Aku dah memang ni. Aku
Fikirkan, tak logik kalau mak aku sepantas tu. Sebab aku nampak dia masuk balik dalam bilik pembantu rumah aku. Dan daripada dapur, tak ada jalan lain selain daripada dia keluar rumah, dia masuk ikut pintu depan. Takkanlah mak aku nak pergi ruang tamu daripada dapur, nak keluar rumah. Lepas tu saja keluar rumah, masuk ikut pintu depan, pergi ruang tamu. Tak logik. Jadi apabila macam tu aku dah tahulah rupa-rupanya yang aku ajak makan tadi. Nasib baiklah dia hanya kalau dia cakap nak makan juga, dah aku dah kena share pula dengan hantu. Alamak, dah pisang pula. So, waktu tu bila mak aku tengok muka aku pucat apa semua, esoknya aku bagi tahulah mak aku dan bermulalah tragedi, kisah-kisah seram, pocong, pontianak dan segala jin lah, sampai ke adalah jin yang jilat muka bapak aku lah apa semua. Sehingga kan aku dan keluarga aku pun berpindah lah daripada rumah Kajang tu. So itulah pengalaman yang aku alami sewaktu tinggal kat rumah Kajang. Dan korang pun boleh mempersoalkan juga, logik ke? Memang betul ke hantu ni? Bagi orang yang tak pernah jumpa, kemungkinan dia rasa tak logik. Macam mana hantu boleh rupa macam mak kau? Tak logik lah. Takkanlah hantu boleh sahut. Tak adalah, itu dalam filem boleh lah. Tapi bila aku dah terkena sendiri, bila aku sendiri yang alami, itulah perkara yang berlaku, guys. Alam mistik, cerita hantu, cerita yang menyeramkan dah aku rasa sebati dengan masyarakat kita. Kita dah tak boleh lari daripada stigma di mana setiap manusia di Malaysia ni hampir 80%-nya pernah terjumpa hantu. Dan majoritinya terjumpa hantu dekat asrama, waktu belajar asrama dulu. Sehingga kan famous watak makcik karipap, hantu makcik karipap yang pernah menghantui asrama-asrama sekolah. Dan pelbagai lagi lah yang kita gelarkan urban legend. Volkswagen kuning dekat Karak. Walaupun aku percaya pada malam ni, geng puaka semua, aku percaya hampir keseluruhannya pernah dengar pasal urban legend gangguan hantu Volkswagen kuning dekat Karak, tetapi tak pernah jumpa pun Volkswagen kuning tu. Jadi korang pun tertanya-tanya, kemungkinan ini mitos. Kemungkinan ini hanyalah hikayat, macam hikayat hang tuah. Tak tahu sama ada kebenaran kisah tu adakah betul ataupun tidak. Kemungkinan silap-silap jin pun pelik. Masa bila pula kita ada pakai Volkswagen kuning, kan? Kemungkinan ini hanyalah cerita daripada mulut ke mulut, daripada zaman dulu terbawa-bawa turun-temurun, orang pun pakai balik cerita tu sampai ada filem semua. Tetapi kebenaran Volkswagen kuning yang menghantui lebuh raya Karak tu adakah betul ke tidak, wallahu alam. Jadi pada malam ni cerita terakhir, kan, semua cerita pendek je pada malam ni. Kita santai-santai je. Dikatakan adalah sepasang suami isteri yang baru saja berkahwin. Jadi bila baru berkahwin, nak pergi honeymoon ataupun bulan madu yang indah, yang diidamkan oleh setiap orang yang berkahwin. Majoritinya lelaki. Sebab apa? Korang tahulah, kalau korang yang mana belum kahwin, korang kahwin, korang cakap dekat bini korang, sayang jom kita pergi bulan madu. Korang akan tahulah apa keindahan bulan madu tu. So adalah sepasang suami isteri yang aku namakan Ali dan juga Suzana. Ali dan Suzana ni baru berkahwin. Jadi bila baru berkahwin, rezeki terpijak ataupun rezeki orang yang baru berkahwin. Abang kepada Ali ni menghadiahkan hadiah package bulan madu 3 hari 2 malam dekat satu hotel mewah yang terletak dekat kawasan Port Dickson. Port Dickson pun kita sering dengar, betul tak? Memang kawasan berhantu lah. Lama-lama boleh tukar nama Port Dickson ni. Port hantu ke, tak payah Port Dickson dah. Sebab banyak betul kisah seram hotel-hotel yang seram kat Port Dickson. So nak jadi yang cerita, abang ni pun hadiah lah kan. Sebab kan Ali dan Suzana ni baru kahwin. Kau pergi, abang dah bayar semua hotel tu. Kau boleh stay situ 3 hari 2 malam. Including breakfast. Breakfast pun abang dah bayar sekali dah. Engkau just spend time dengan isteri kau, enjoy je dekat hotel tu. Jadi Ali dan Suzana ni pun pergilah. Sebab itu merupakan hadiah daripada abang Ali. Diorang pun pergilah ke Port Dickson. Dan sebaik saja sampai kat hotel tu, diorang sampai lambat. Sebabkan diorang nak berkemas-berkemas. Aku boleh cakap last minute jugalah. So malam tu diorang bergerak, diorang sampai kat hotel tu dah dalam pukul 10 malam. Diorang pun check in hotel tu apa semua, ambil kunci dan diorang pun naiklah ke tingkat 8 hotel tu. Hotel tu tinggi juga. Diorang pun naiklah masuk ke dalam bilik diorang tingkat 8. Jadi disebabkan dah lambat, kedua-dua pengantin kita ni dah kepenatan. Ali ni dah tertidur terlebih dahulu. Manakala Suzana ni malam tu dia susah nak tidur. Jadi apabila dia susah nak tidur,
Aku boleh katakan malam pertama tu, bulan madu diorang dah tak indah dah. Sebab apa? Sebab malam tu pun Suzana sering kali diganggu dengan bunyi-bunyi yang datangnya daripada arah atas bilik diorang. Pada awalnya Suzana dengar seperti ada bunyi perabot-perabot yang dialihkan. Jadi Suzana ni fikir kemungkinan housekeeping yang bersihkan bilik atas. Kemungkinan adalah pihak hotel yang sedang mengemas bilik atas. Tetapi dalam 5 minit dia cuba sedapkan hati dia, dia fikir tak logik juga. Tak pernah hotel mana-mana pun awal-awal pagi ataupun tengah-tengah malam, dah pukul 1-2 pagi, duk kemas bilik hotel. Tak ke mengganggu pelanggan lain. Selalunya housekeeping akan kemas bilik hotel pada waktu malam, contohnya pukul 8 malam, dan kebiasaannya pada waktu pagi lah, awal-awal pagi itulah dia orang kemas bilik hotel kan, bila orang dah check out ke check in ke. Tetapi pukul 1-2 pagi, so Suzana ni dia dengar bunyi orang heret perabot apa semua. Dan selepas daripada bunyi heret perabot tu, dia dengar seakan-akan ada bunyi shower. Dan apabila dia amati betul-betul, dia fikirkan bunyi pancuran air lah, senang cerita. Translate tu, pancuran air, dia fikir kat bilik sebelah. Tapi bila dia dengar balik, kuat dia semacam tau. Seakan-akan bunyi tu datangnya daripada bilik air bilik dia. Jadi Suzana, dia dah tak berani, dia pun teruslah lelapkan mata dia. Dia baca apa yang dia tahu, dia lelapkan mata dia. Dan keesokan paginya, dia tanya Ali ni, "Semalam awak tidur, ada dengar apa-apa tak?" So Ali ni cakap, "Tak ada. Saya tidur lena sayang, penat. Awak dengar apa?" So Suzana ni ceritakan semua. Tetapi Ali tak nak rosakkan bulan madu diorang. Kalau Ali ni benarkan apa yang Suzana ni cakap, memang betul itu adalah hantu, itu adalah gangguan, Suzana ni akan takut. Jadi bulan madu diorang yang indah tu dah takkan berapa indah lah. So Ali ni pun cakap kemungkinan dia salah dengar. Biasalah hotel macam-macam bunyi. Kemungkinan itu orang atas tengah berparti ke, tengah melompat-lompat ke, tolak-tolak barang. Maybe ada keluarga yang ada anak kecil ke apa. So Suzana ni pun tak fikir apa. Tetapi pada malam terakhir, diorang terkena gangguan. Dan gangguan ni memang menyeramkan, Mat. Menyeramkan boleh, tak logik pun boleh. Ikut suka korang nak percaya ke tak. Tetapi apa yang diceritakan oleh Ali cakap malam terakhir tu adalah malam penentu. Malam yang menentukan sama ada bulan madu diorang indah ke tak indah. Sebab malam itulah untuk pertama kalinya Ali akan bergaul dengan Suzana. Faham lah maksud bergaul tu. So sebelum diorang mulakan apa-apa aktiviti pada malam tu, Suzana pun cakap kat Ali yang dia nak bersihkan diri, dia nak mandi. Selepas diorang baru saja pulang daripada keluar berjalan-jalan kat tepi pantai petang tadi. So jam pun dah menunjukkan pukul 9 dan nak pukul 10 malam. Suzana ni pun minta diri untuk mandi. So bila Suzana ni mandi, biasalah perempuan mandi pun lama, macam make up juga. Dalam setengah jam Suzana ni dah mandi, dah berhias-hias, dah wangi. Dia pun keluarlah. Dia keluar daripada bilik mandi. Dan alangkah terkejutnya Suzana ni. Sebab apa? Sebab dia nampak laki dia yang bernama Ali ni dah get ready, dah bersedia. Dah memang tak sabar. Telah berada di atas katil tanpa seurat benang pun. Tengah relax lepak di atas katil menantikan isteri yang tersayang bernama Suzana. Jadi bila Suzana ni nampak laki dia, si Ali ni telah pun bersiap sedia. Suzana ni pun dah mandi, dah wangi-wangi. Tak lengah masa lah, Suzana ni pun teruslah duduk ataupun teruslah baring di samping suami dia. Dan mereka pun melakukanlah aktiviti seperti mana yang korang semua tahu. Apa aktiviti bulan madu? So tengah melakukan aktiviti tu, lebih kurang baru sahaja masuk 15 minit, tiba-tiba Suzana ni terdengar yang pintu bilik dia dibuka. Jadi bila kau tengah membuat aktiviti tu, Suzana ni dengar pintu bilik dia dibuka. Suzana ni terkejut, lalu dia melompat daripada katil. Dia tarik selimut katil tu untuk tutup badan dia. Dan pada masa ni Suzana fikirkan, biadab betul pihak hotel. Boleh ke pihak hotel ataupun pekerja hotel buka pintu bilik diorang? Suzana ni jadi marah. Dia dah menjerit sikit. Apa hal ni? Dan alangkah terkejutnya dia, yang buka pintu bilik dia, yang sedang berdiri kat pintu bilik dia,
bukanlah pekerja hotel seperti mana yang Suzana ni sangkakan, tetapi laki dia. Jadi apabila Suzana nampak laki dia baru je masuk dalam bilik, laki dia pun nampak Suzana ni tengah berada dalam selimut kan, tengah berdiri macam tu, tak pakai apa. Ali ni pun cakap lah kat Suzana, dah tak sabar nampak. Wah, dah standby nampak. Pakai selimut je. Amboi, tak sabar-sabar. So Suzana ni dia tanya Ali. Suzana ni muka dah gelabah, dah pucat. Dia tanyalah laki dia, abang pergi mana? Abang pergi mana ni? Abang daripada mana? So Ali ni pun cakap lah kat Suzana, alah maaf lah, abang turun bawah. Kan hotel ni tak boleh hisap okok. Abang pergi hisap okok kejap lah. Takkan dah tak sabar. Ni abang dah naik dah ni. Kejap lah abang beruk gigi, abang mandi kejap lah. Abang pun dah bau busuk nanti. Abang mandi je kan, kita beraksi. So Suzana ni dia tak cakap lagi dekat Ali. So Ali ni pun pergi mandi apa semua. Dan alangkah terkejutnya Suzana, bila macam tu dia pandang balik ke atas katil, tak ada sesiapa pun. Tak ada pun laki dia yang konon-kononnya sudah menanti dia. Jadi pada malam tu, siapakah sebenarnya yang tengah baring ke atas katil yang menyerupai suami Suzana yang bernama Ali ni? Adakah Suzana telah pun disetubuhi oleh makhluk halus ataupun oleh jin? Adakah jin yang bernafsu telah mengambil kesempatan ke atas Suzana? Dan sebaik saja diorang habis bulan madu, bila diorang dah pulang ke rumah, barulah Suzana menceritakan segala-galanya kepada laki dia Ali. Dan itulah kali terakhir Ali dan Suzana akan tinggal ataupun akan pergi dekat hotel tu. Cumanya malangnya Ali tak bagi tahu lokasi hotel tu, dan memanglah sebab tak semuanya berhantu, kemungkinan ini adalah kisah rekaan. So kita tak nak timbulkan fitnah terhadap hotel tu, kan nanti bisnes dia melingkup ke apa, korang semua takut nak pergi. So wallahu alam, tak tahulah betul. Tapi ada dua persoalan dalam kisah Suzana dan Ali ni. Betul ke gangguan yang orang kena ni? Boleh ke jin dan manusia bersetubuh? Boleh ke jin bernafsu tengok manusia? Itulah beberapa persoalan yang aku pun dah ada jawapan dia, tetapi aku nak korang jawab di ruangan komen. Adakah cerita Ali ni boleh dipercayai? Dan apakah nasib Suzana selepas dah pun bersama dengan makhluk jin yang menyerupai laki dia? Dan persoalan yang sebenarnya yang aku nak tanya korang berkenaan kisah Ali dan Suzana ni, siapa yang kita patut kesian? Adakah kita patut kesian dekat Suzana yang tanpa dia sedar, dia telah dinodai oleh jin? Dan boleh jadi sebaliknya. Adakah jin tu memang terfikir yang dia akan dinodai oleh Suzana? Kemungkinan jin tu tak rela. Kemungkinan jin tu dia just lepak je ke atas katil. Dia nak tengok TV ke, dia just nak borak. Tapi tak pasal-pasal Suzana rupa-rupanya tengah berbulan madu, dan kemungkinan jin tu yang menangis. Kenapa aku? Kenapa perempuan tu tiba-tiba peluk aku? Kemungkinan, wallahu alam. Jadi itu adalah beberapa persoalan, dan itu adalah beberapa kisah seram yang bagi aku kita boleh rungkaikan sendiri. Adakah kisah seram yang sebenarnya memang betul-betul berlaku ataupun tidak? Adakah kita patut takut kepada benda-benda ni? Ataupun sebenarnya kita takut kat bayang-bayang kita sendiri. Kita yang terbawa-bawa. Benda tu tak ada pun. Kemungkinan apa yang kita sangka kan, kita selalu terkena gangguan kat rumah, nampak pontianak, nampak pocong, boleh jadi disebabkan pemikiran kita sendiri yang dah terlalu takut, yang dah terlalu taksub terhadap cerita-cerita seram. Jadi korang nilaikan sendiri dan ambil segala iktibar daripada apa yang aku kongsikan sepanjang 262 episod. Dan aku harap korang kekal terhibur dan ceria dengan segala kisah seram yang bakal aku hidangkan untuk korang. Dan aku harap kisah-kisah ni akan lebih menarik dan boleh korang jadikan sebagai iktibar, bukan jadikan sebagai alasan untuk kita semua lebih takut kepada makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala.